Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5, nama saya Dayat bin Muhammad Asri. Nama saya Ahmad Zikri bin Muhammad Esa. Saya Wan Ahmad Aizat bin Rifli. Okay, so hari ini kami akan membuat satu perbincangan bertajuk sejauh manakah terpeliharanya kedudukan Islam dalam perlembagaan Malaysia. Saya mulakan dulu dengan pengenalan mengenai definisi Islam dalam perlembagaan persekutuan. Seperti kita sedia maklum bahawa setiap negara di dunia ini meletakkan satu agama sebagai perlembagaan negara masing-masing, termasuklah negara kita Malaysia yang meletakkan sebagai Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu kita. Memang tidak disebut dalam Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi di Malaysia, tetapi agama Islam sebagaimana Persekutuan Malaysia juga sebenarnya sudah merangkumi hal sedemikian atau sekurang-kurangnya memperuntukkan usaha ke arah yang demikian. Kita sedia maklum bahawa hasil daripada kedatangan Islam daripada Timur Tengah, daripada Arab ke Tanah Melayu pada peristiwa Kota Melaka dahulu, ia merupakan satu titik permulaan kepada kembangnya Islam dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Dimulakan dengan pengislaman sultan-sultan dan raja-raja Melayu di sekitar Tanah Melayu kita. Okey. Untuk Islam dalam perlembagaan persekutuan, saya akan huraikan sedikit sebanyak. Seperti kita sedia maklum, kedudukan Islam dalam negara Malaysia dapat dilihat dalam kerangka perlembagaan persekutuan. Menurut perkara 3/1, Islam diletakkan kedudukan tertinggi dengan menjadikan sebagai agama rasmi persekutuan. Namun dalam hal ini turut menyatakan bahawa agama lain bebas diamalkan di mana-mana bahagian persekutuan. Maknanya di sini agama Islam merupakan agama rasmi bagi Tanah Melayu ataupun Malaysia kita. Tetapi dalam masa yang sama agama lain bebas untuk mengamalkan budaya agama masing-masing tanpa halangan, tetapi tidak dibenarkan untuk menyebarkan secara terbuka agama lain ke dalam negara kita. Okey, untuk slide yang seterusnya saya akan mempersilakan saudara saya iaitu Muhammad Aizat. Okey, untuk perkara 3, agama bagi persekutuan. Kita sedia maklum, agama bagi persekutuan adalah agama Islam. Agama Islam boleh diamalkan dengan aman damai di mana-mana sahaja di dalam mana-mana bahagian persekutuan. Dalam tiap-tiap negeri, melainkan negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, kedudukan raja sebagai ketua agama Islam. Sampai setakat mana kedudukan raja itu diakui dan diisytihar oleh perlembagaan negeri. Untuk seterusnya, perlembagaan bagi negeri-negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak hendaklah masing-masing membuatkan peruntukan bagi memberikan kepada Yang di-Pertuan Agong kedudukan sebagai ketua agama Islam dalam negeri itu. Ini bermaksud semua negeri yang ada raja hendaklah mewakilkan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam untuk semua negeri. Tapi untuk peruntukan ini tiada apa-apa perkara yang mengurangkan kuasa mana-mana peruntukan lain dalam perlembagaan ini. Rasional perkara 3. Walaupun Islam adalah agama persekutuan, tapi kebebasan agama dijamin dalam perlembagaan. So ini bermaksud bebaslah kalau nak menganut agama apa pun. Melainkan kalau kita paksa orang tu masuk agama lain, itu tak boleh lah.
Islam telah diterima sebagai agama persekutuan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah ke zaman penjajahan Inggeris. Ni kita dah tahu sebab dalam sejarah pun kita dah belajar bagaimana ramai pedagang-pedagang Arab datang ke Melaka dan bermastasi di sana. Lepas tu saya agama Islam. Bukan pedagang Arab saja, daripada India pun ada. Lepas tu penggunaan undang-undang Islam telah diiktiraf di negeri-negeri Melayu sebelum penjajahan Inggeris. Semasa penjajahan Inggeris, kedudukan agama Islam langsung tidak diganggu dan Inggeris menyerahkan urusan agama Islam kepada Raja-Raja Melayu. Sesuai dengan Tarikh Melayu, Perkara 160 mendefinisikan Melayu sebagai seorang yang beragama Islam, bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Selain itu juga, orang Melayu ni juga didefinisikan sebagai orang yang lahir sebelum merdeka, sama ada di persekutuan ataupun di Singapura. Ataupun lahir pada hari merdeka, sama ada di persekutuan ataupun di Singapura yang bermastasi di situ. Lepas tu, selain daripada itu, keturunan daripada yang tersebut atas lah. Itu je. Okay, daripada saya. Terusnya saya serahkan kepada Zikri. Hidayat. Untuk agama rasmi di Malaysia, seperti saudara Ijat sedia maklum bahawa agama rasmi di Malaysia kita adalah agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bukti-bukti agama rasmi Malaysia. Pada tahun 29 September 2001, Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menyatakan bahawa negara Malaysia adalah negara Islam. Ini merupakan satu pengumuman penting daripada Perdana Menteri kita pada tahun 2001 yang mengisytiharkan bahawa Malaysia adalah sebuah negara Islam. Perkara 8 menjelaskan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama tanpa tiada perbezaan agama, kaum, keturunan dan sebagainya. Ini merupakan satu daripada tanggungjawab kita sebagai orang Islam untuk melindungi semua rakyat, semua makhluk yang ada di Malaysia ataupun di dunia kita tanpa mengira keturunan, kaum, agama dan perbezaan pendapat masing-masing. Perkara 150/6A jelas memelihara hal ehwal Islam walau dalam keadaan darurat yang memberikan kuasa kepada pihak eksekutif untuk membuat undang-undang. Yang ini adalah hal ini adalah melalui Kementerian Hal Ehwal Islam yang ada di negara untuk membuat mana-mana undang-undang ataupun memberi kuasa kepada pihak eksekutif seperti Mahkamah Syariah untuk membuat undang-undang tertentu untuk orang Islam sahaja. Peranan yang di-Pertuan Agong juga dimasukkan dalam ruang lingkup Islam dalam perlembagaan. Seperti kita tahu bahawa yang di-Pertuan Agong merupakan ketua kepada agama Islam di Malaysia ini. Sekiranya apa-apa berlaku kepada yang di-Pertuan Agong, maknanya sedikit sebanyak akan menjejaskan kedudukan Islam dalam negara kita. Okay. Seterusnya saya akan berikan kepada saudara Zikri. Terima kasih Hidayat. Seterusnya saya akan membincangkan tentang kedudukan Islam dalam perlembagaan negeri-negeri di Malaysia. Yang pertama, tidak menjadikan agama rasmi negeri. Sebagaimana yang menurut perkara 11/3 perlembagaan, memberi hak kepada kerajaan-kerajaan negeri dan persekutuan untuk mengawal atau menyekat perkembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama lain ke atas orang-orang Islam. Seterusnya, kebebasan agama ini tertakluk menurut perkara 11/5, macam ajaran sesat ke apa memang tak boleh lah. Seterusnya, Majlis Agama Islam membantu dan menasihati raja. Itu saja saya teruskan kepada Hidayat.
Okey, untuk perkara mengenai agama Islam di bawah kuasa perundangan negeri, yang pertama adalah pewaris, iaitu berwasiat ataupun tidak berwasiat. Yang kedua adalah munakahat, iaitu pewaris bermaksiat ataupun tidak bermaksiat. Yang kedua adalah munakahat, pertunangan, perkahwinan, penceraian dan juga kahwin nafkah dan sebagainya. Yang ketiga adalah wakaf dan takrif serta pengawal seli amanah khairat. Yang keempat ada istiadat Melayu. Ada istiadat Melayu ni termasuklah dari segi perkahwinan ataupun sebagainya. Zakat fitrah dan baitul mal. Zakat fitrah dan baitul mal ni di bawah selia oleh Kementerian Hal Ehwal Agama. Yang ketiga adalah majlis atau tempat solat awam. Seterusnya adalah keanggotaan, susunan dan tata cara mahkamah syariah. Mahkamah syariah dan keanggotaan susunan tata cara mahkamah syariah ini di bawah kuasa penuh pada Kementerian Hal Ehwal Agama di Jabatan Hal Ehwal Agama Kerajaan Persekutuan. Yang seterusnya adalah mengawal pengembangan doktrin dan kepercayaan dalam kalangan penganut agama Islam. Yang akhir sekali adalah mengadakan hukuman bagi kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap rukun Islam, kecuali perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Seterusnya saya akan diteruskan oleh saudara Zikri. Okey, lepas tu cabaran untuk mengukuhkan Islam di Malaysia. Pertama ialah perpecahan politik Islam. Seterusnya kemerosotan budaya dan moral umat Islam, yang mana perkara ini menjadi fokus semasa ialah berkaitan kebebasan menganut dan mengamal doktrin yang diisytiharkan salah oleh pihak berautoriti agama. Yang mana dalam konteks ini, Majlis Fatwa Bangsaan yang mengharamkan penyebaran fahaman Syiah dan ajaran sesat telah dipersoal dan diperjuangkan sebagai satu cabang hak yang hendaklah diserahkan kepada individu untuk memilih dan mengamal doktrin serta menentukan akidah masing-masing tanpa sebarang peduli atau perhatian dan jagaan daripada pihak berautoriti agama. Seterusnya, cabaran melalui ideologi Barat dan kuasa politik dan kekuasaan Barat. Yang mana kuasa politik ini sangat penting untuk mengukuhkan ideologi atau pegangan bagi sesebuah bangsa maupun fahaman ideologi. Oleh itu, apabila kuasa politik lemah, sebarang pegangan, kedudukan dan budaya juga dikuasai oleh pihak yang berkuasa tinggi dalam politik. Seperti mana yang kita tahu, sejarah menyingkap kuasa politik Islam yang menjadi kuat bermula tertubuhnya sistem pemerintahan Islam Madinah dan berkembang kepada sistem Khilafah Umayyah, Abbasiyah dan beberapa kerajaan Islam lain di 2/3 dunia. Namun, menjelang hilangnya kuasa politik Islam dengan kelemahan pengurusan dan kepimpinan kerajaan seperti Khilafah Uthmaniyah, kuasa politik Islam terus merosot dan hilang terus dari tangan umat Islam. Kelemahan kuasa politik ini ialah dengan robohnya sistem pemerintahan Khilafah Uthmaniyah jatuh di bawah cengkaman pengaruh ideologi Barat yang berteraskan ideologi sekular. Yang mana contohnya seperti Turki diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dari situ jatuhnya kerajaan Islam Uthmaniyah. Seterusnya, status cabaran melalui status kebebasan beragama. Itu saja. Saya teruskan kepada Hidayat untuk kesimpulan. Okey, kesimpulan adalah merupakan satu slot yang terakhir dalam perbincangan kita orang pada hari ini. Untuk kesimpulan, status kebebasan beragama di Malaysia adalah merupakan salah satu masalah kontroversi. Dalam beberapa kali dan ada sejumlah isu-isu dan peristiwa yang telah menguji hubungan antara bangsa-bangsa berbeza di Malaysia. Kita sedia maklum bahawa
status kebebasan beragama di Malaysia ni merupakan satu kontroversi yang sangat hangat suatu ketika dahulu. Termasuklah pada berlakunya peristiwa 13 Mei. Antaranya bukan sahaja melibatkan bangsa Melayu, Cina dan India, dia merupakan salah satu punca daripada kebebasan beragama di Malaysia. Tetapi kebebasan agama di Malaysia kerajaan perlulah mengambil tindakan yang serius kepada mana-mana pihak yang cuba untuk menyuarakan kebebasan beragama seperti sistem Islam, ISIS dan sebagainya yang berselindung di sebalik kebebasan undang-undang masyarakat dunia. Untuk seterusnya adalah di Sarawak dan Sabah, mereka tiada isu dalam hubungan antara agama maupun hubungan antara kaum. Masing-masing mempraktiskan kepercayaan masing-masing dan pada masa yang sama menghormati kepercayaan pihak lain. Seperti kita sedia maklum bahawa di Sabah dan Sarawak mereka terutamanya masyarakat di sana mengamalkan agama datuk nenek moyang mereka sendiri. So hal ini menyebabkan tidak berlaku sebarang pertelingkan antara agama di sana. Seterusnya akan tetapi kekebalan undang-undang yang terdapat dalam perlembagaan merupakan benteng dalam menangani isu-isu kebebasan beragama di Malaysia dalam mewujudkan suasana yang aman dan rahmani. Seperti kita maklum, undang-undang yang ada di Malaysia ini sangat mengekangkan atau sangat mengambil serius tentang penyebaran agama lain secara berleluasa. Tetapi dalam masa yang sama kita perlu ingat masyarakat kita perlu juga mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu, kerana di bawah institusi Raja-Raja Melayu itu terdapatnya undang-undang setiap negeri, terdapatnya sistem Islam dalam institusi Raja-Raja Melayu. Oleh sebab itu, kita perlulah berganding bahu mempertahankan Islam sebagai agama rasmi Persekutuan dan juga Raja-Raja Melayu di Malaysia, dan termasuklah juga sistem-sistem politik yang merupakan salah satu daripada cabaran terbesar masyarakat kita pada hari ini, iaitu politik yang tidak berlandaskan Islam seperti pada zaman Khalifah dan zaman Uthmaniyah. So dengan sedikit perbincangan kami ini, kami harap dapat membantu masyarakat di luar sana untuk memahami lebih bahawa sejauh manakah terpelihara Islam dalam perlembagaan persekutuan dan juga cabaran-cabaran utama yang perlu kita fokus supaya kita dapat mengekalkan institusi Islam dalam masyarakat kita pada hari ini. So saya fikir itu saja pada perbincangan kami pada hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat berhari raya. Maaf saya dah batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Ustazah. Assalamualaikum.